wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan kasih sayangnya dapat sama-sama kita bertemu pada hari ini, pada pagi yang berbahagia ini, yang saya kira hari ini dah ramai dah balik dah ya. Jadi kita nampaklah kesannya ya. Jadi walau bagaimanapun ala kulli hal, yang pentingnya kita tetap bersemangat untuk mengakhiri Ramadan kita ini atau di pusingan terakhir untuk meraih piala takwa ini. Kita sangat bersemangat dalam suasana untuk menambah ilmu kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang diamanahkan kepada saya ialah berkaitan tentang suami isteri tuntutan Islam. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman antara lain dalam surah At-Tur ayat 21. Surah At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, orang-orang yang beriman diikuti dengan zuriat mereka yang beriman, kami akan himpunkan mereka kelak di dalam syurga. Jadi ayat ini ada sambungannya lagi, cuma kita nak ambil kat situ saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya orang-orang yang beriman, ibu ayah yang beriman, apabila mereka tu diikuti dengan anak-anak juga beriman, maka mereka nanti akan dihimpunkan bersama-sama di dalam syurga. Surah At-Tur ayat 21. Ayat ini memberi satu gambaran jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala meletakkan, nak bagi kita faham, nak mendapat syurga secara kita satu keluarga bukan tugas anak saja nak jadi soleh, tetapi bermula daripada ibu bapanya lagi. Baik itu ibu, Allah sebut orang-orang yang beriman diikuti zuriat mereka yang beriman, maknanya ibu ayah tu lagi dah beriman, diikuti dengan anak-anak tu juga, anak yang soleh-solehah yang baik-baik juga. Mereka inilah yang akan dihimpunkan nanti kelak di dalam syurga. Sebab itu kita tengok pembinaan keluarga suami isteri ini, matlamat besar dia adalah untuk nak mendapat sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kalau surah Ar-Rum kan, surah Ar-Rum ayat 21 itu kita selalu dengarlah kan, sakinah, mawaddah, warahmah ataupun samara ini kalau Melayu kita juga panggil asmara. Itu maknanya kasih sayang. Maknanya kena ada tiga itulah lambang kasih sayang dalam kita hidup berkeluarga. Sebab dalam Islam kita pembinaan keluarga adalah untuk membina keturunan yang baik, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan zuriatku di kalangan orang yang mendirikan solat. Ini dalam erti kata Nabi Ibrahim seorang yang bapa yang sangat bagus sangat. Ini contoh bapa yang sangat bagus. Ada setengah bapa kadang dia bajet bagus, dia rasa dia dah baik, anak tu patut berubah tu, dia tak apa dah. Nampak doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku, bukan cakap anak aku saja. Doa hantar anak pergi motivasi, hantar anak pergi sana sini, bapa tak berubah juga dah. Aku sekali tolong ubah sama. Jadikan aku, zuriat keturunanku mendirikan solat. Sebab benda solat ini saya kira ini asas dalam pembinaan rumah tangga. Antara asas lah. Sebab apa tuan-tuan? Ialah bukan setakat rumah tangga, malah kehidupan kita lah.
Solat itu Imaduddin, tiang agama. Kenapa? Kerana manusia ini baik bagusnya itu bergantung pada tahap solatnya tu. Malah kita sendiri pun nak cari menantu, kena cari yang orang yang solat, orang yang semayang. Bukan setakat cari menantu lah, apa-apa pun kita akan, soalan pertama kita, dia punya semayang tu dulu kita nak tahu solat dia tu. Sebab itu kalau tuan-tuan nak test lah kita ni, adalah budak lelaki tu nak masuk Minang, anak perempuan kita ni, nak tahu dia tu macam mana, test dulu. Kadang budak lelaki sekarang dia banyak gentleman lah, dia banyak direct call. Dia call terus dengan bapa perempuan tu. Habis dah perempuan tu cakap, awak kalau serius, telefonlah bapa kita. Telefonlah. Kalau awak serius lah, awak tak nak share orang lain. Jadi budak tu juga ni dia pun telefon pakcik tu, telefon bapa perempuan tu. Assalamualaikum. Abah pula. Belajar pula abang. Pakcik. Saya ingat saya nak jumpa pakcik lah, ada benda serius nak bincang pakcik. Ada orang nampak serius tu. Jadi kita sebagai parent ni nak pilih dia lah, nak jadi keluarga kita kan, nak pilih dia sebahagian dari keturunan kita yang akan bina keturunan kita, kena cari yang betul-betul bagus. Jadi kita pun tanya dia, boleh tak datang rumah pakcik ni pukul 6.30 petang. Ni ada sebab ni taktik, strategi. Ni kita menantu dah ramai dah, tapi kalau yang baru nak cari tu, ini kaedah ni 6.30 petang. Kenapa? Tuan-tuan tengok ya, orang kalau biasa jaga solat, dia punya waktu semayang tu sangat sensitif. Perletakan program pukul berapa itu sangat berkait dengan waktu semayang. Jangan ganggu dia punya semayang, waktu semayang. Kalau 6.30 dia kata, saya boleh datang pakcik, boleh? Okey lagi, tak apa. Dia pun datang sembang pakcik itu semua. Dia pun beritahu lah dia kerja kat mana semua. Cuba tengok, kalau orang jenis jaga solat, pukul 7 malam itu confirm dia dah gelisah. Ya. Kalau orang jenis jaga semayang, solat di awal waktu, 7 malam itu dah memang dia dah jadi gelisah lah. Gelisah, dia tak boleh diam dah. Walau pakcik tu cerita berleret lagi. Zaman Jepun makan ubi kayu, orang sana dia pun, ya Allah, lari sana sini, kena buang, kena British ambil pun. Ya kan, budak tu tengok jam dah. Itu maknanya dia seorang yang dia betul-betul jaga solat. Jaga solat, anak kita terjaga. Dia pun ya. Tengok ya. Pakcik tu jaga hati nak tengok solat punya time lagi. Pakcik kejap. Pakcik nak tanya pakcik. Saya nak tanya pakcik, saya nak ambil wuduk kat mana pakcik? Rumah ni. Nak ambil wuduk kat mana? Itu tanda awal bagus tu. Itu simptom awal bagus tu. Menentu solat. Ambil semayang sana kat bilik air pakcik tu. Ambil selipar tu. Boleh. Jadi budak tepi ambil semayang semua. Pakcik faham pakcik ya. Sejadah pula bagus. Dia pun bentang sejadah. Pakcik, ini saya nak tanya sikit. Kiblat kat mana pakcik rumah ni? Kiblat. Pakcik tu pun kiblat. Kiblat tu kenapa pakcik? Tak adalah kiblat rumah pakcik ni dia berubah-ubah sikit. Dia zuhur lain, asar lain. Itu nampak raya gelap masa depan lah. Kalau jadi orang bapak mentua macam tu. Duk kira nak cari menantu bagus, bapak mentua pun tak semayang macam mana, tak tahulah. Kiblat pun tak jumpa. Yalah, ada orang kan kadang sampai depan Kaabah cari kiblat lagi. Itu masalah tuan-tuan. Sampai Kaabah baik. Jadi rupanya pembinaan keluarga kita ini bermula daripada pembinaan zuriat keturunan kita bermula daripada perkahwinan suami isteri itu sendiri. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam hidup kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita ini dalam hidup kita ada pasangan masing-masing. Saya bacalah ayatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum. Saya baca yang saya sebut tadi ni, ayat 21. Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya Allah Ta'ala, bahawa Allah menciptakan kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri.
dari jenis kamu sendiri, bukan malaikat, bukan haiwan, tapi dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri berperasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Itu sebab kalau kita tengok suami isteri tuntutan dalam Islam ini, menerusi ayat ni ada 3. Ya, saya kupas satu-satu ya. Baik. Yang pertama, Allah Taala sebut sakinah ataupun lintas gunung ataupun sakinah ya. Nombor 1 sakinah, nombor 2 mawaddah, yang ketiganya rahmah. Ya, ini kalau kirakan nama-nama orang dulu nama-nama macam inilah, sakinah, mawaddah dipanggilnya kadah, ya. Rahmah, kamah lah jadinya. Nama sekarang canggih tuan-tuannya, tak jumpa dah nama-nama tu. Nama sekarang ya Allah canggih namanya. Siti Nur Hibiscus, macam-macam. Nama bunga, atuk dia dahlia. Kan jadi begitu, nama macam-macam sana. Ada yang cantum nama ada bapa dengan mak. Kan? Maknya Maznah, ayahnya Darus, Mazda, macam-macam lah ya. Jadi 3 komponen tadi ni dalam pembinaan suami isteri yang bertakwa pada Allah, 3 kena ada. Sakinah, mawaddah, rahmah. Tengok saya kupas ya satu-satu. Yang dikatakan sakinah itu bagaimana? Sakinah ini kalau dari sudut bahasa Arabnya sikinun. Siapa tahu sikinun apa dia? Sikinun bermakna apa dengan makna pisau. Sikin, pisau. Apa kaitan keluarga bahagia dengan pisau? Nanti dulu. Bukan sekarang, bukan hajak suruh gaduh semua. Bau-bau ni lesung batu. Dan apa ni, kerana suami tak nak belikan baju raya untuk isteri dia, isteri dia hempuk suami dia dengan lesung batu. Punya dahsyat isteri akhir zaman ni. Pakai lesung batu dihempuknya kepala suami dia, tuan-tuan. Ya Allah, mana punya sekolah ni. Tak nak, yang suami dia pun satu hal juga, tak nak beli baju raya tu kenapa? Dan pakai lesung batu. Allah, bising habislah time tu. Dan rupa-rupanya mak dia dulu pun pakai lesung batu juga, kan? Pukul ayah dia. Itulah keturunan lesung batu. Baik, yang pertama sakinah, dengan maknanya apa? Pisau. Pisau ni apa kaitan dia? Baik, pisau kegunaan kepada haiwan sembelihan apa dia? Atau senang fahamnya, memberhentikan aliran darah. Pisau memberhentikan aliran darah. Poin dia apa dia? Berhenti. Sakinah maknanya berhenti daripada mencari bahagia di luar, tetapi mencari bahagia dalam rumah sendiri. Orang ni, kita hidup suami isteri ni, ramai orang dia suka nak cari bahagia ataupun tension dalam rumah, selesainya adalah dengan cari di luar. Tidur kat R&R, tidur kat kedai mamak, lepak dengan kawan. Itu Islam tak ajar macam tu. Macam mana kita masalah dalam keluarga, selesai balik dalam keluarga. Kan? Tapi kalau kita tengok bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah lain. Dia kaedah dia memang, ini orang beriman cara lah. Satu hari kan Nabi Muhammad SAW ziarah rumah anak menantu dia, ialah anak puteri baginda Nabi Siti Fatimah. Kan suaminya Sayyidina Ali. Pergi rumah mereka, bibi dia tengok tak ada, dan Sayyidina Ali tak ada, yang ada Fatimah saja. Jadi Nabi tanya, mana pergi suami kamu? Kemudian Siti Fatimah agaknya lebih kurang bahasanya macam ni lah, Abang Ali baru keluar tadi, kami tadi ada sikit lah. Akhirnya dia keluar membawa diri. Gitulah ya, membawa diri. Kalau Awi tu terus jadi Oktober lah, kan, bawa motor besar. Kan, jadi keluar sekejap. Maknanya mungkinlah dia ada apa, dia nak tenangkan hati dia. Kami ada selisih faham. Macam kita lah tuan-tuan, selisih faham kadang bukan benda besar-besar pun. Nak raya mana je tahun ni? Rumah mak saya ke rumah mak awak? Asyik rumah mak awak aja selalu kan. Saya banyak tempat saya ceramah, saya bagi panduan. Ini tips. Ini kita live kan. Satu Malaysia boleh dengar. Ini buat macam ni ya. Saya banyak bagi tips ni, memang mujarab. Ramai ucap terima kasih dalam testimoni. Terima kasih Ustaz berjaya. Buat macam ni. Yang suami lah buat macam ni. Bagi tahu isteri yang tahun ni kita raya rumah mak abang dulu. Nanti dulu. Rumah mak abang dulu. Okey? Tahun depan kita raya rumah mak mertua awak pula. InsyaAllah ya.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang bukan sama ke yang itulah. Jadi sikit dia dengar tak dengar, jadi media je dia setuju abang baik lah memang sejak dari dulu lagi kan. Jadi yang pertamanya Sakinah. Sayyidina Ali rupanya Nabi cari rupanya Sayyidina Ali masjid. Nampak suami beriman merajuknya di masjid. Ya, bukan pergi tengok Euro. Tak. Dia merajuk, dia pergi mana? Masjid. Tidur sambil lengan dia pun ada debu-debu tanah sikit kan. Itu yang juga disebut apa ni? Abu Turab tu kan, Nabi panggil Abu Turab, tu tanah yang tanah lekat tangan Sayyidina Ali tu. Maknanya apa? Maknanya dalam hidup Nabi dan keluarga Nabi pun ada, orang kata apa? Ada pasang surutnya, ada cuaca-cuacanya, bukan sentiasa indah. Ada kalanya begitu. Cuma kita tengok bagaimana Nabi dan keluarga Nabi boleh handle masalah tadi tu. Baik, yang pertama sakinah ya. Masalah berhenti daripada cari penyelesaian kat luar, cari dalam rumah balik, atau senang cakap kembali pada agama balik. Ingat, kembali balik pada agama. Ramai hari ini kadang-kadang ada masalah dalam keluarga, dirujuk atau dihebohkan, dia diluahkan pada kat Facebook. Dekat Facebook. Ini tak betul. Tuan-tuan, saya minta maaf lah. Ini saya ingat ustaz sebelum ni pun ada yang pernah beritahu kot. Facebook tu dah lah orang Yahudi cipta. Dah nama Facebook tu pun depan dia tu kan namanya wall. Wall tu kan dinding. Konsep orang Yahudi adalah meratap. Dia ada tempat meratap dekat dinding tu kan. Tembok ratapan tu. Kan tembok dia meratap tu. Dekat wall. Jadi kalau kita jenis perangai suka duk meratap dekat wall Facebook, lebih kurang. Sebab itu Yahudi tak ikut agama tak apa, ikut perangai dia pun jadilah. Duk meratap kat Facebook kenapa? Sedihlah tahun ni. Tak dapat balik. Yang meratap kat Facebook pasal apa? Tak dapat beli roti john pun cerita kat Facebook. Apalah nasibku hari ni. #roti john habis. Facebook kan bahasa-bahasa macam-macam. Kau ni tak ada kerja lah. Ya Allah. Tak mahu nak buka puasa pula. Ramai orang sibuk Instagram. Tahu Instagram? Yang ada sekarang Instagram. Ya. Hajah ada Instagram. Patut menung-menda pula. Yang pernah dengar kilogram. Instagram tu yang dia macam Facebook juga. Ambil kan? Takkan saya nak cerita pula. Boleh tengok sendiri lah, tanya anak cucu tahu lah. Kan? Dia ambil gambar. Ambil gambar iftar tu. Iftar kan berbuka. Gambar iftar tu, itu sebenarnya Instagram. Ya Allah. Ambil gambar tu, bubuh di Facebook. Ada pula kadang pergi mengadu masalah suami dia cerita dekat Facebook. Akhirnya X nanti masuk jarum. Bekas power lama. Dia cerita sedih lah, dapat suami macam ni dulu, harap sangat dapat pilot. Sekali dapat pilot, ya Allah begini rasanya, lama ditinggalkan. Yang X pula masuk jarum kan. Kenapa tu? Kan? Lepas tu dia pun balas. Yalah, kita tengah sedih. Kan I dah cakap, kan? I dah cakap, ada pula bibit-bibit ke arah kemusnahan rumah tangga. Benda-benda macam tu, benda-benda kecil je pun. Ni, baik, yang pertama sakinah. Yang kedua, dalam ayat tadi kita baca disebutkan Allah Taala berfirman, ada poin yang kedua, mawaddah. Apa makna mawaddah? Mawaddah bermakna hubbuz zaidun. Apa makna? Cinta yang makin bertambah-tambah. Apa makna cinta yang makin bertambah-tambah? Ada ulama bahaskan maknanya dalam kita tempoh berkahwin ni biasa. Bila dia akan banyak ujian, kadang-kadang kita boleh, kadang bukan ujian apa sangat pun, sikit-sikit punya hal pun kadang-kadang kita boleh selisih faham sama-sama kita. Kan? Suami tu dah lama tak tukar pampers anak, lupa dah mana depan, mana belakang, mana kan. Itu pun boleh berlaku. Itulah awak. Dah lama sangat tak tukar pampers anak, suami ini butuh tau, saya nak tukar pampers anak ni kan bagus tau. Mana dah dapat suami macam ni kan gaduh tu. Jadi bila mawaddah ni maknanya masalah yang datang makin merapatkan hubungan. Mawaddah maknanya bila datang satu masalah, hubungan tu makin rapat. Dia akan jadi lagi rapat, bukan makin menjarakkan. Ini yang Islam nak. Walau jadi macam mana pun, kita tetap rapat. Tak apa, tak ada masalahnya. Nikih durian, gaduh.
Suruh beli musangking, dia beli D24. Udang merah. Benda kecil. Yang lagi teruk dulu kita dengar ubat gigi. Ubat gigi. Isteri picit daripada bawah. Suami picit daripada atas. Bergaduh. Isteri pula picit daripada bawah. Picit apa? Inilah atas. Apa masalah? Kalau nak bergaduh sangat, beli seorang satu bagi, kan senang. Ni dah bergaduh atas bawah kan. Apa ya Allah. Dah nak bagi tu kata, soal kita dalam rumah tangga ini soal iman. Iman. Ubat gigi, durian, itu semua isu tempelan saja, benda-benda kecil. Kalau iman tu ada, benda tu tak ada masalah, benda kecil je pun. Kan? Itu sebab kita yang kita nak yang tu. Yang kedua namanya mawaddah, cinta yang makin bertambah. Memang kalau kita tengok sebelum kita kahwin, memang syaitan dia akan hiasi benda haram nampak cantik. Kan? Dalam surah Al-Hijr ayat 39, kan iblis terang-terang dia bagi tahu. Qala rabbi bima awaitani la uzayyilanna lahum fil ard. Iblis kata, aku akan sesatkan anak Adam ini dengan cara membuatkan benda haram itu nampak halal pada pandangan dia. Atau senang cakap, yang buruk tu nampak elok bagi dia. Kalau dia buat benda buruk, dia rasa benda tu baik. Itu iblis dia perangai. Kan? Macam kita hari ni, taktik Yahudi, musuh-musuh Islam, benda jahat tapi dia brandkan bagi nampak baik, nampak cantik. Riba, terang-terang haram. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Tapi riba itu dia punya brand dia lain, dia punya jenama dia hari ni lain. Faedah kan benda baik. Dan kita semua nak faedah kan? Masa yang berfaedah. Faedah tu apa? Lebihan. Apa faedah kita dapat? Apa lebihan kita dapat? Faedah riba lah tu. Interest 3%. Cubalah tuan-tuan. Kalau betul kan, dekat bank-bank mana yang lu amal tu, suruh dia tampal kat dinding dia. Sebelum ni dia guna perkataan interest atau faedah kan. Tukar-tukar. Riba. Kami menawarkan riba sebanyak 3%. Ada orang ambil tuan-tuan, melengung depan rumah, riba tak boleh jadi kan. Tu iblisnya perangai. Dia buat benda haram itu bagi nampak baik, bagi nampak betul, Sama macam kita hidup rumah tangga pun. Sebelum kahwin, masa belum halal, dia bagi nampak suasana tu indah sangat, cantik sangat suasana tu. Sembang, lelaki perempuan belum kahwin lagi ni gelak lah. Perempuan tu lalu gelak, suami yang lelaki tu buat lawak. Biasalah sebelum kahwin memang lelaki akan banyak cakap, tu biasa. Sebab dia tengah mengayat kan nak dapat. Jadi dia akan banyak cakap. Perempuan kurang cakap, itu ayu. Lepas kahwin kayu. Lain. Sebelum kahwin lelaki-lelaki tu dia banyak cakap sebab tengah ayat lagi, banyak cakap. Perempuan kurang cakap, dia gelak-gelak saja. Ayu kan, malu. Oh, jangan risau. Lepas kahwin dia akan bertukar peranan. Sebelum kahwin kan suami banyak cakap, ada lelaki lah banyak cakap, perempuan kurang. Lepas kahwin dia akan tukar peranan. Isteri tu banyak cakap, isteri. Betul lah macam orang putih cakap apa? Sebelum kahwin dia panggil apa? Suami banyak talking. Kan perempuan itu akan banyak listening. Lelaki talking, perempuan listening. Lepas kahwin saja, bila time tu pula isteri tu akan banyak talking, suami pula listening. 10 tahun kahwin, suami talking, isteri pun talking juga, jiran listening. Betul tak? Kan? Itu memang hakikat apa? Jadi maknanya dia akan jadi macam tu. Sebelum kahwin memang dia indah, syaitan dia akan create benda tu bagi nampak indah, syok, cantik, rasa macam dunia ni aku yang punya lah. Senang cakap dunia ni aku yang punya. Pergi mana pun indah. Sebab tu ada 3 jenis orang kita tak boleh ajak bincang. Cubalah tuan-tuan nak bincang dengan 3 orang ni, payah. Memang boleh ajak bincang tapi payahlah. 3 jenis orang. Siapa? Yang pertama, orang yang tengah lapar. Tak payah ajak bincang.
Pasal dia tengah lapar, silat-silat dia tengok engkau pun macam nasi. Maklumlah orang tengah lapar kan, macam kita tengah berpuasa dengan keimanan, okey. Tapi puasa kerana terpaksa, puasa kerana orang ni, kan? Laparnya lain macam. Tengok lipas nampak kurma. Kurma. Hai lipas tu. Lapar sangat, tak boleh ajak bincang orang macam ni pasal dia duk kira perut dia tu. Yang kedua, orang yang tengah mengantuk, tak payah bincang lah. Kalau meeting ajak dia juga, payahlah. Pasal dia akan setuju semua. Saya setujulah. Pasal dia nampak bantal lah. Dan yang ketiga, orang tengah bercinta. Orang tengah bercinta tak susah nak ajak bincang. Pasal dia tak nak orang lain dah. Dia tu juga yang dia nak. Mak dah ada pilihan, tapi dia dah ada pilihan dia. Amat. Siapa nama pilihan kau tu? Mira Filza. Oh, kau tes tinggi kan? Oh, macam mana mak? Jodoh. Tak boleh ajak bincang. Yang tu lah yang dia nak. Mak baru nak jodoh dengan Ustazah Kafar ni kat rumah ni. Dia tak nak, dia nak tu juga. Tak boleh ajak bincang. Kan orang cinta ni memang hidupnya indah sepanjang-panjang. Tengok handphone senyum seorang-seorang. Tengok handphone. Kadang tak ada sembang apa pun. Akum Kak Nena yang power tu duk atas motor pergi bazar. Oh, nak pergi bazar atas motor duk balas WhatsApp. Lepas tu yang perempuan tu nak ikut dia duk balas WhatsApp. Power ni tak tengok depan sambil bawa motor, lori depan masuk bawah lori tu. Perempuan tu pun tanya, Kak Nena. Driver lori turun balas bawah lori. Itu orang cinta lain. Dia tak boleh ajak bincang. Payah. Syaitan dia akan buat benda tu nampak indah. Bila dah kahwin, kecuali orang beriman. Orang beriman dia akan rasa hidup dalam, ya Allah, nikmatnya hidup suami isteri. Ini dia nak. Ini yang dia nak. Tu yang tadi kita baca surah At-Tur ayat 21. Orang beriman ni bila dia kahwin, ya Allah, manisnya kahwin. Kan? Sampai ada kawan saya kata, kalaulah aku tahu nikmat kahwin ni, sejak balik lagi aku kahwin dah. Itu melampau pula. Maknanya indahnya hidup bersyariat. Kan kita ada pasangan kita jaga kita. Oh, ini kita nak mawaddah. Apa jadi pun bertambah cinta sesama kita. Yang ketiga disebut sebagai rahmah. Rahmah maksudnya apa? Rahmah ini dalam arti kata dia ada satu kita panggil apa? Kasih sayang, menjaga hati, jaga perasaan. Jaga hati, jaga perasaan pasangan kita. Ini tuntutan dalam Islam supaya jaga hati. Saya minta maaf lah tuan-tuan. Kita tengok realiti masyarakat kita. Orang-orang kita ini dia lebih suka jaga hati orang dari hati keluarga sendiri. Itu masalah. Dengan orang luar cakap punya baik, dengan orang luar cakap punya cermat, dengan orang luar cakap lemah lembut, gemalai semua ada. Adab sopan, tata susila semua. Tapi dengan keluarga sendiri, ya Allah, macam tak fikir apa dia nak cakap, dia tak fikir lah. Anak datang, mak, elephant ni apa? Elephant ni tanya abah. Abah tu dia sekolah putih, kita tanya abah. Abah elephant ni apa? Elephant ni macam mak kau lah. Tak ada nak gurau tu agak-agak lah, malukan isteri depan anak-anak, tak kena macam ni kan. Itu jadi maknanya rahmah ini dijaga perasaan, jangan sampai terguris hati. Betul lah Nabi Muhammad SAW antara lain Nabi bersabda, khairukum li ahlihi, sebaik-baik di kalangan kamu. Maknanya tuan-tuan nak tahu tak tuan-tuan ni punya perangai macam mana? Pasal kita punya perangai susah nak nampak perangai sebenar. Mak Saleh kata the true colour, warna sebenar kita. Tak bukan warna kulit kita macam-macam, white, dark, purple tu semua kan. Tak ni warna perangai kita ni. Nak tahu macam mana? Ada orang psikologi kata nak kenal perangai kita, tengok ketika mana kita pegang steering. Ada orang kat luar okey, persilakan orang, hormat orang, cakap lembut.
Dia pegang steering saja bagaikan tanduk baru keluar tu. Oh jangan, dia pegang steering, maki sana sini. Bodoh lah, tak sekolah, lesen terbang lah. Oh, tadi kat luar cakap lembut. Pasal apa kita jadi macam tu? Pasal kat dalam kereta tak ada siapa nampak. Kat luar orang nampak, kena kontrol. Dalam kereta orang tak nampak, cermin gelap pula. Itu masalah ni. Orang nak potong laluan kita pun macam-macam perangai. Jadi kalau ikut Nabi pula, nak kenal perangai kita betul-betul siapa yang paling baik di kalangan kamu, nak kenal bagus tak bagus kita ni, bagus tak bagus kawan kita ni, adalah orang yang bagus layanannya terhadap keluarganya. Apa maksud? Tuan-tuan, kalau nak kenal perangai orang ni, tengok macam mana dia layan keluarga dia. Itulah dia, itu perangai dia. Kalau dia layan orang luar, memang dia boleh berlakon. Sebab jumpanya tak lama. Macam saya jumpa tuan-tuan sekejap saja. Kita boleh lakon sikit sebanyak. Tak tunjuk perangai betul kita lagi, pasal jumpa sekejap. Tapi yang betul-betul kenal perangai dia adalah ahli keluarga dia. Itu sebab saya boleh berceramah dengan ramai orang, semua orang saya boleh. Kan? Hatta lepas pun yang lepas saya alhamdulillah lah berpeluang dapat berceramah di hadapan yang di-Pertuan Agong dan minggu lepas boleh peringkat mana-mana pun alhamdulillah boleh lagi kita ni. Tapi susah juga kalau diminta berceramah dengan keluarga sendiri. Pasal keluarga sendiri dia kenal kita. Tambah jangan cakap keluarga sendiri, isteri cukup lah. Ni suami duduk ceramah di depan, isteri dia duduk belakang. Suaminya cakap, suami berceramah, marilah kita sayang isteri kita. Isteri dia duduk belakang, sembang. Sayang kau, dia duduk belakang. Sebab isteri dia saja yang kenal. Abang tak payah sembang. Saya kenal abangnya perangai. Tapi kalau keluarga sendiri recognize, keluarga sendiri akui, my husband is the bestest husband in the world. Tu maknanya dah memang terlalu baik sangat. Itu betul bagus tu. Tanya dengan anak-anak, ayah kat rumah buat apa? Ayah kat rumah ke buat apa? Baca Quran manja. Bagus. Anak sampai kenal bapak dia bagus, respect bapak sendiri. Keluarga kita dia kenal. Macam saya sendiri. Saya kalau nak ceramah dengan orang, siapa boleh, insya-Allah boleh. Tapi kalau nak ceramah keluarga sendiri, ya Allah. Pasal ini makcik-makcik, maklum-maklum saya, sepupu ini semua kenal daripada zaman kecil. Zaman pakai seluar pendek, semua mandi sama terjun sungai dulu. Ini nak ceramah dengan kita orang. Alah, itu kenalan kau lihat. Itu masalah kadang tu kan. Betul. Nak kenal perangai kita, tengok kita layanan pada keluarga sendiri. Ada orang dengan orang luar layan baik, keluarga sendiri kasar. Suami balik kerja penat, memang penat. So isteri pun baru balik memanglah ya, orang perempuan dia memang suka tegur benda yang dah memang nampak. Sama-sama dia pun suka tegur benda yang dah memang nampak. Cuba tengok, kawan dia tunggu dekat bus stop, tunggu bas ke kak? Tak, lori. Kena ikut. Jadi kita pun faham, orang perempuan bila ditegur tu bukan maknanya dia nakkan jawapan, dia nak perhatian. Kenapa dia cakap macam tu pada suami dia? Sebab dia nak tengok mood suami dia tu. Dah balik tu, dah terjawab, balik. Jadi nak tengok jawapan tu macam mana? Jawapan tu. Alhamdulillah, hari ni panas lah hari ni kan. Oh betul lah bang, panas. Okey. Jawapan tu okey. Maknanya ada harapan nak pergi bazar, buka puasa kat luar, nak pergi Tesco nanti malam, nak pergi Giant, nak pergi Jalanta. Ada harapan cerah masa depan. Tapi kalau jawab balik itu namanya raya tahun depan lagi kita pergi Giant semua tu ya. Masalahnya dengan keluarga sendiri berkasar, isteri sendiri berkasar, itu saya pelik. Masalahnya isteri jiran sebelah kau layan bagus pula. Ini tak adil. Isteri jiran sebelah baru balik Abang Mat. Tua-tua pun kena kerja lagi. Awak tak pergi mana? Tegur balik. Ini tak betul. Nabi Islam ajar kita jaga perasaan, jaga hati. Macam mana jaga hati orang luar, begitu dengan ahli keluarga kita.
Tapi kalau dengan orang tua, mak ayah kita, lagi tingkat lagi tinggi. Ini saya sebut saja. Kalau kita cakap dengan orang luar, Quran suruh qaulan layyinan, cakap bangsa yang cermat, lembut. Lembut ni bukan cermat. Tapi kalau cakap dengan orang tua, mak ayah kita, qaulan kariman, cakap dengan bahasa yang memuliakan. Itu lain. Itu komunikasi lah antara kita dengan orang luar, kita dengan keluarga, atau kita dengan mak bapak kita sendiri. Jadi pasangan yang ada rahmah tadi disebut apa? Pasangan yang ada sifat menjaga perasaan satu sama lain. Walaupun ditimpa musibah, diuji dengan macam-macam ujian. Ialah contohlah kan, kahwin dah lama sangat kahwin ni, mungkin dah masuk 15 tahun dah tak ada anak, tak dikurniakan anak, zuriat tak ada. Lah kali doktor pun bagi tahulah, Encik Ahmad, isteri Encik Ahmad ini kilangnya sudah tutup, atau kilangnya ada problem, tak boleh, anak tak boleh keluar punya, tak boleh. Jadi Encik Ahmad boleh buat keputusan lah apa Encik Ahmad mau buat lah. Jadi yang suami tu pun termenung sejak, isteri pun dengar juga doktor tu punya beritahu tadi ni. Isteri pun bang, tak apalah, kalaulah saya tak dapat bagi zuriat ke abang, saya izinkanlah. Tu tuan-tuan, hak tu yang suami tu tunggu. Saya izinkanlah abang, kalau nak kahwin lagi satu. Suami dia terus muka merah, panas telinga. Suaminya cakap, kita kahwin selama ini, belas tahun kita kahwin, takkanlah nak berakhir dengan sedih-sedih. Kalau tak ada anak, tak apalah, bukan rezeki kita. Saya tetap akan menjaga awak sampai ke hujung nyawa saya. Takbir, Allahu Akbar. Tuan-tuan, isteri dia pun, abang, kibidak, imam. Itu rahmah habis tu. Maknanya dia boleh menjiwai perasaan isteri. Tapi kalau abang, saya izinkan, dia baru izinkan, belum apa lagi, saya izinkan abang balik dulu, nanti petang abang datang balik. Lain pula suami dia, faham? Ni masalah tuan-tuan, belum apa-apa lagi. Ya Allah. Sebab itu kalau kita tengok dalam Islam pun, Islam menggalakkan kita, mengajar kita supaya dalam hidup suami isteri ini mesti kena ada cita-cita nak dapat zuriat yang soleh dan solehah. Surah Ali Imran ayat 38. Surah Ali Imran ayat 38. Kan? Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kan? Apa ni, doa Nabi Zakaria supaya dikurniakan zuriat keturunan yang soleh, yang baik-baik. Itulah surah Ali Imran ayat 38. Amalkan yang tu. Ya, sebab kita bila suami isteri, kita rumah tangga, mesti kena ada cita-cita nak dapat anak yang soleh, anak yang baik. Pasal kadang-kadang ada setengah suami isteri tak ada cita-cita. Maksud saya cita-cita, tak ada satu wawasan keluarga tu, tak ada. Kahwin sekadar adat lah. Kawan-kawan satu kelas dia semua kahwin belaka, dah dia tak kahwin lagi. Malu status kat Facebook tu, orang lain married. Dia singular lagi. Single lagi. Yang lain plural belaka lah. Dia duk single lagi. Malu atau incomplicated lah, tak boleh. Tak kena. Jadi bila kita berumah tangga ni, mesti kena ada cita-cita nak dapat anak yang soleh, anak yang baik macam ni kita nak. Betul lah tuan-tuan kan? Kalau kita tengok Imam Syafi'i sebagai contoh, Allah, untunglah mak Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i ini bagusnya dia dibina bukan selepas dia lahir. Dibina maksudnya apa? Baik, bagus, alim, solehnya Imam Syafi'i bukan dibentuk selepas dia lahir, tapi dalam proses kandungan lagi. Contohnya apa? Imam Syafi'i kan dihafal Quran umur berapa? 5 tahun. Saya tengok kat Astor Oasis kan ada tahfiz muda tu kan. Itu dah besar-besar. 5 tahun hafal Quran. Hafal Quran, bukan start Iqra' ni, tak ada. Muqaddam tu Quran lah. Ni Quran itu 5 tahun dah hafal. Sampai orang tanya dia, wahai Imam, ceritakanlah dengan kami. Cerita.
Apa rahsia tuan ni boleh hafal Quran sejak awal kecil lagi dah boleh hafal ni? Apa rahsia? Apa jawab Imam Syafi'i? Dengar baik-baik ya. Kata Imam Syafi'i, ni kok ada yang bujang nak rumah tangga ni, hari ni amalan dia ni ya. Ada yang bujang kat sini? Ke mengaku bujang? Imam Syafi'i kata apa? Tiap kali bila aku cuba menghafal Al-Quran, aku senang nak sambung. Senang aku nak sambung. Itu sebab mudah nak hafal. Sebab bila aku nak hafal, senang nak sambung. Senang nak sambung ayat. Faham tak? Contoh macam ni. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fasubhanalladzi kulli syai'in. Tuan-tuan memang hafal Yasin ke ayat tu je? Ayat lain tidur, lain sepanjang baca kan. Ayat ke-83 baru sedar kan. Kenapa kita boleh sambung ayat tu? Kalau tuan-tuan tak sebut tadi, saya tahu dalam hati tuan-tuan boleh sambungnya. Kenapa? Pasal selalu dengar. Selalu dengar. Imam Syafi'i rahimahullah, macam mana dia boleh senang sambung macam tuan-tuan tadi? Sebab selalu dengar sejak dalam kandungan mak dia lagi. Mak dia selalu baca. Patutlah ayat awal tadi saya baca, orang beriman yang diikuti zuriatnya beriman. Patutlah. Dah mak selalu baca Quran, anak tu pun dia jadi terhafal. Selalu sangat baca. Hebatnya ya Allah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan main-main. Kita ini kalau tuan-tuan tengok dalam surah An-Nahl ayat 78, surah An-Nahl ayat 78, antara deria pertama kamu yang Allah Taala ciptakan, deria pertama kita semua, apa dia? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal ila akhiril ayat surah Al-Azim. Allah Ta'ala kata apa? Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu satu apa pun tak tahu. Tahu-tahu hari ni dah pandai, dah PhD, dah doktor, dah jadi profesor, berlagak pula. Jangan. Kamu keluar satu apa pun kamu tak tahu, tahu? Dan di saat kamu tak tahu apa tu, Allah kurniakan, tengok, Allah sebut satu-satu. Nombor satu, Allah kurniakan pada bayi dalam kandungan tadi, apa dia? Pendengaran sama. Dengar dulu. Rupanya anak dalam kandungan, apa yang dibicarakan mak bapak dia, dengar. Selalu bergaduh, bertengkar. Ada risiko anak tu nanti boleh jadi panah barang, suka cari pasal. Ada kemungkinan. Pasal budak ini, baby ke bayi dalam kandungan ini, dia bagaikan kaset kosong. Yang merakamkan kaset itu, kaset tahun bila, CD lah, CD kosong. Yang rekodkan CD itu adalah mak bapaknya sendiri. Itu sebab tuan-tuan perasan tak? Anak-anak, budak-budak kan, adik-adik kita kan, anak-anak kita ni, anak kecil cucu kita ke apa kan, kalau dia pergi depan TV, kalau tak depan TV pun, kalau dia dengar azan, saya ingat selalu depan TV lah biasanya. Kadang ada setengah budak daripada dapur dia lari kalau dengar azan. Lari nak dengar azan. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Duduk melopong. Kadang-kadang atuk opah dia duduk sembang pun, dia suruh dia azan. Pasal maknanya dia nak tolonglah bagi perhatian ajak azan ni azan. Pasal tak kenapa budak dia minat pada kadang azan, orang tilawah, orang zikir kan, Astro Oasis kan ada zikir kan nak masuk sembahyang kan. Dia kadang dia melompong dengar aja. Pasal apa? Kalau Mak Salim dia panggil deja vu. Deja vu apa makna? Satu peristiwa yang pernah dia lalui, tapi dia pun tak ingat di mana. Tapi dia macam pernah dengar, pernah jumpa, tapi di mana? Sorry, tak ingat.
Macam kita lah jumpa kawan kat kenduri mana-mana kan. Kak, ya, siapa pula dia? Tapi macam mana? Yalah. Siapa? Kan. Kita pun mesra dengan dia, tapi alamak, nama apa, jumpa di mana, tak ingat. Dia jauh lah tu. Apa kaitan dengan budak ni? Kaitannya, budak bila lahir, ayahnya azan. Itu sebab dia bila dia dengar azan, macam dia pernah dengar dulu ni. Tapi di mana dia tak ingat. Tapi dia pernah dengar. Itu sebab mengazankan anak bapa, mentahnikkan budak, azan jangan sakon dengan orang. Macam projek pula ni sakon. Jangan sak dengan orang, jangan. Bapa sendiri azan. Kalau tahnik, boleh sak kat orang. Alim ulama, tuan syekh, ustaz-ustaz yang kita nampak siqahnya, alimnya, itu boleh. Bukan bapa tak boleh nak tahnik anak sendiri, boleh. Cuma bapa tu kita make sure okey lah. Takut nanti kurma tu anak rasa gudang garam. Bapa memang mulut macam tu saja, mulut merokok manjang, anak rasa lain pula nanti kan. Tu. Jadi azan itu kepada anak itu. Jadi saya kira begitu. Maknanya lahirkan anak kena ada cita-cita nak dapat anak yang baik, bermula daripada baiknya ibu ayah tadi tu. Hari ni tuan-tuan, kalau kita tengok statistik dalam masyarakat kita amat mengerikan, saya boleh katakan, menakutkan sangatlah. Masyarakat kita hari ni tuan-tuan, fakta yang saya dapat hari tu, hari ni tuan-tuan setiap 15 minit satu perceraian. Dahsyat kan tuan-tuan ni? Setiap 15 minit satu perceraian berlaku. Kadang-kadang tempoh kahwin tu kurang daripada 10 tahun, cerai dah. Kurang daripada, bukan kata lebih daripada tu, okey, bukan. Maksud saya macam awalnya cerai dah. Pasal bercinta 10 tahun dah. Jadi 3 tahun pertama kahwin tu dia dah macam bosan. Dia dah boleh baca orang manis tu dah hilang. Pasal tak ada dengan iman dengan kahwin tu. Jadi macam-macam boleh jadi. Takutlah 15 minit satu perceraian berlaku hari ni. Faktor tu macam-macam lah. Macam-macam faktor lah. Orang ketiga, mak mertua masuk campur, kawan lama ni apa, sihir lah, ni apa, macam-macam lah punya ni. Itu kita tak ni lah. Cuma kalau orang yang ada iman, dia akan bertahan jaga keluarga dia. Yalah, kalau sebelum kahwin tu kan indah belaka semuanya. Sebelum kahwin dia ada banyak cincin, kan? Cincin ni macam-macam tuan-tuan kan. Awal-awal dulu kita panggil proposal ring atau cincin merisik, belang rotan ke apa kan. Cincin proposal ring. Lepas pada tu kita ada engagement ring, cincin tunang. Lepas pada tu pula kahwin dia ada wedding ring. Tapi dah 10 tahun suffering. Suffering, menderita lepas tu. Kenapa? Ini semua ada masalah lah tu dalam keluarga masing-masing, ya. Jadi maka oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana keluarga yang baik itu. Nabi sendiri pun dah tunjuk. Tengok bagaimana Nabi hidup dalam keluarga. Antara sifat Nabi terhadap keluarga atau terhadap isteri-isteri baginda Nabi macam-macam. Antaranya Nabi seorang yang balas kemarahan bukan dengan marah. Contoh, Sayyidatina Aisyah ada marahnya. Ada kala dia marah dengan Nabi. Biasalah isteri marah dengan suami tu, biasalah tu. Ada benda yang tak kenal dengan dia, marahlah. Tapi Nabi tak balas marah tu dengan marah. Ada orang isteri tu banyak sangat, suami pun hampah pintu kok, pam, tercabut pintu, roboh pintu tu. Itu tak kena. Sampai kadang-kadang Nabi balas kemarahan Aisyah macam-macam cara. Ada kala Nabi picit hidung Aisyah tu. Kau comel marah. Manja dengan isteri di saat marah tu. Manja. Pasal apa tuan-tuan? Kita ni hidup dah lama dengan wanita kan. Mak kita, kakak kita, adik perempuan kita, isteri kita. Kenalilah wanita. Wanita ini memang makhluk seni. Allah Ta'ala ciptakan. Sangat seni. Dia boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Perempuan boleh buat. Mula-mula dia goreng ikan,
Tengah goreng ikan, dia pergi gosok baju anak. Tengah gosok baju anak sekejap, letak sekejap sereka, kejut suami bangun sahur. Turun tengok ikan balik. Lepas tu buka TV, tanya ustaz, tak start lagi, pukul 5 pagi, mana ada lagi. Lepas tu pergi tengok balik sereka. Semua tu secara teratur tau, dia buat relax, dia buat. Berterima kasihlah wanita. Pagi-pagi masak kan, masak untuk panaskan lauk ke apa, tak kisahlah masak tu kan, untuk kita suami semua, untuk anak-anak. Aduh, ni besar pahala ni. Orang lelaki janganlah, jangan disuruh banyak kerja, nanti banyak yang jadi nanti. Kalau suami disuruh dia goreng ikan, cuba tengok, akan dia duduk depan ikan tu lah, tunggu sampai siap lah ikan. Jangan disuruh benda lain lah, jangan. Tengah goreng ikan, suruh tukar pampers anak, jangan, hangus anak nanti. Pampers ke mana, ikan ke mana, jangan. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Pampers pun tak tahu mana depan belakang, terbalik habis tak tahu dah. Rupanya pampers tu yang anak yang kecil, yang saiz tu newborn punya, ini anak yang L punya, terbalik habis. Oh ya Allah, dah nama pampers, dibalutnya semua pampers. Jangan. Orang perempuan memang, cuba tengok, kalau perempuan yang berkerjaya lagi nampak. Kalau duduk di office, banyak kerja dia boleh buat. Sambil tengah type komputer, dia boleh jawab telefon. Dia jawab telefon. Okey. Boleh. Sambil type ni, kawan belakang tengah gosip, dia boleh sambung. Betul lah tu. Dia boleh sambung. Nampak benar tipunya. Tak adalah nak beritahu kata dia betul, macam-macam kerja dia boleh buat. Dan isu dia tak lari tau. Dia boleh sembang dengan kawan ni datang, dia boleh sambung dengan kawan ni tanpa hilangkan topik kawan ni. Orang lelaki dah tak boleh. Lupa je lagi ni. Lupa. Cuma sebab saya kalau ceramah kena bawa saya punya ni. Pasal saya takut saya hilang point, saya lupa apa nak cakap nanti. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layan kemarahan isteri dengan layanan yang baik. Malah panggil isteri pun panggilan manja. Kita sedia maklumlah, Nabi panggil pada Aisyah, ya Humairah, wahai si pipi merah. Maknanya Nabi manja sangat. Nabi bukan setakat isteri ya. Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang Nabi panggil gelaran-gelaran tersendiri. Tanda apa? Tanda Nabi begitu close, nak tunjuk kata kita rapat sangat. Kita rapat sangat hubungan antara kita. Macam kita kawan-kawan kan, ada setengah kalau perempuan kan, dia punya rapat sangat. Kadang dia istilahkan kawan ni, dah dalam grup tadarus tu ni yang paling tua, Kak Long lah. Diistilahkan Kak Long, digelarkan, bukan kau, tak ada kaitan, tak ada pun mak lain, pak lain semua, tapi nak begitu kita rapat sangat. Tu Nabi. Dengan binatang pun sama. Kan ada haiwan Nabi, wallahu alam, kuda ke keldai. Ada yang Nabi nama gelaran sendiri ada. Ada, kalau tak salah saya, ada yang Nabi namakan dia Dul. Keldai tak salah saya. Dia rendah-rendah, dia pendek. Panggil dia Dul, dia pun datang ini dengan manjanya. Begitu Nabi memanjakan semua. Bukan dekat isteri saja, isteri lagi lah. Ya Humairah, wahai si bibi merah. Tapi isteri pula, Aisyah pula, panggil kepada Nabi apa? Abang Mat. Panggil apa? Ya Rasulullah. Sebut jawatan. Jadi kalau akak-akak betul-betul nak buat macam tu, boleh kan? Suami balik kerja tu, wahai suamiku pegawai Siswazah grade DG 44, selamat kembali ke rumah lah ya. Suami dia berusaha DG kan. Tu agak-agak lah ya. Bukan maksudnya respect, hormat. Bukanlah sebut jawatan, maknanya hormat kepada suami sampai macam tu sekali lah. Kan? Itu pulang masing-masing. Ada sahabat kita dekat Dengkil tu, dia berumur dah, umur tu 6 series dah umur tu. Tapi Masya Allah, dia panggil isterinya, tak pernah saya dengar tau umur macam tu panggil isteri macam tu, tak pernah dengar lagi. Dia panggil isteri dia apa tau? B. Pasal isteri dia sempat, yalah tabi perempuan sana kan, so nak tutup lampu 9 nak keluar, dia tengok isteri dah keluar B. So kita yang dengar ni, ya Allah, terkejut cimpanzi. Saya, ini umur dah 6 series kot.
Dia punya sebut pun macam bateri tak cukup. Tapi manja tu, romantik tu ada macam mana. Oi, saya mesti nak tahu apa rahsia. Kata Tuan Haji, Allah bagi dia lah. Habis isteri saya nama Habibi. Bi lah panggilnya. Oh, ingatkan baby. Dah tua gitu baby. Buruk namanya. Apalah, masing-masing lah tuan-tuan. Yang pentingnya kita hidup saling berkasih sayang di antara kita. Jadi saya kira cukup setakat ini sahaja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak manfaat kepada kita, dan insya-Allah apa yang kita dapat kita amalkan. Kasihi keluarga kita, kan? Kerana apa? Dengan mengasihi keluarga kita dalam usaha untuk sama-sama nak jadi baik kita, ahli keluarga, anak-anak kita kesemuanya insya-Allah. Kerana harapan besar kita adalah kita dapat kembali berkampung dalam syurga sama-sama sebagaimana di dunia ini. Itu yang kita nak. Dan suami, isterinya nanti insya-Allah jadi ketua bidadari. Okey bang? Ketua bidadari ni isteri kita. Tak ada muka lain dah. Dia juga ketua kat tu. Bagilah orang lain. Janganlah, tak ada. Time dalam syurga kita semua seronok. Isteri kita, ya Allah, ya seronok sangat kita time tu, ya. Baik, jadi insya-Allah cukup setakat ini saja dahulu. Saya ada bawa bersama buku-buku tulisan saya dan juga CD-CD saya. Siapa yang berminat boleh dapatkan. Antaranya ada buku kecil. Saya tak ingat banyak tempat kita pergi, kan. Wallahu alam saya pernah bawa ke tidak. Tak apalah, kalau mungkin yang dah dapat, tak apalah, yang belum dapat boleh dapatkan. Ada buku kecil tu, tajuk dia 101 Rasa Hati. Yang mana buku kecil tu saya muatkan dalam tu poin-poin ceramah saya. Ada sebahagian dalam tu kita sertakan dalil-dalil lagi, hadis dan ayat Quran lagi. Sebab kita selalu nak cari dalil tu senang. Jadi dalam tu saya himpunkan semua poin-poin ceramah saya dalam buku kecil tu. Buku kecil tu dia poin saja, huraian tak ada, poin saja. Contoh saya sebut dalam tu sebut tentang kelebihan istighfar, apa semua tu. Poin ni saja. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, beserta dengan dalil lagi. Tapi huraian tak ada. Itu buku kecil tu. Ada siapa minat boleh dapatkan. Harganya kita diskaun RM10 sahaja. RM10 saja ada di luar sana. Dan kalau yang besar sikit, ini buku terbaru saya lah, terbitan Karya Lestari atau Karangcraft. Tajuk dia 20 sen untuk ke syurga. Ini buku terbaru saya lah. 20 sen untuk ke syurga. Ini makna tersirat lah. Bukan 20 sen sungguh, ya, 20 sen untuk ke syurga. Kerana dalam ni saya muatkan banyak benda-benda kecil dalam masyarakat, tapi boleh bawa kesan dia besar. Sekecil 20 sen, tapi masalah boleh jadi besar, kan? Contohnya dosa pahala online, sayang tapi zalim, sate daging manusia, buat-buat jahil, mulut laser, macam-macam lah yang perangai-perangai masyarakat kita ni. Saya muatkan dalam ni, yang saya jumpa macam-macam ni, saya muatkan dalam ni, ya. Tapi harga dia bukan 20 sen lah. Harga dia boleh tanya kawan saya ada di luar sana. CD pun ada. CD tu CD bacaan Quran Taranum dan kisah-kisah Nabi, dan diselitkan juga lagu nasyid dalam tu. Cuma lagu nasyid dalam tu saya masa rakamkan awal-awal dulu ni tak ada niat pun nak masuk AJL ke apa, tak ada. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah lagu saya tu masuk dalam carta nasyid IKIM, juara pula tu. Alhamdulillah, mengatasi kumpulan nasyid-nasyid yang lain. Syukur pada Allah lah, ya. Terima kasih kepada peminat. Semua peminat macam Awi lah pula. Terima kasih lah, kerana pada saya nak tarik golongan muda ni macam-macam cara. Ceramah lah, nasyid lah, qasidah lah. Buatlah, janji dia minat pada Islam. Siapa minat boleh dapat kat luar. Dan tahun ini juga, hujung tahun ni saya akan melaksanakan ibadah umrah. Siapa yang berminat untuk bersama dengan saya, bulan 12 kita akan siapa yang berminat nanti boleh dapatkan maklumat berkaitan umrah bersama dengan saya, yang mana kita akan bawa ibrah surah Kahfi, ya, ibrah surah Kahfi. So sepanjang di sana kita akan kupas tentang surah Kahfi, yang mana kenapa dia antara surah yang boleh menghindarkan kita daripada fitnah Dajjal. Ada sebab. Nanti kita akan kaji sama-sama. Siapa yang berminat boleh dapatkan maklumat tentang bayaran, tentang penerbangan, hotel, semua. Ada flyers kat luar dengan sahabat saya juga, ya. Terima kasih banyak. Semoga bertemu di masa akan datang. Ingat, hari raya sunat kita bergembira, ya. Kena sunat bergembira, ya. Bukan bergembira ketika bersunat. Baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.